Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan explain prinsip perakaunan tingkatan 4 1.3 penyata kewangan. Okay, dalam penyata kewangan terdiri kepada dua benda, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, kita sebut dia PUR, dan penyata kedudukan kewangan PKK. Okay, apa yang korang belajar dalam tingkatan 4 ni untuk membuat penyata kewangan. Kitaran perakaunan start daripada sumber dokumen, lepas tu kita transfer pergi buku catatan pertama. Okay, semua tu kita buat adalah untuk kita sediakan penyata kewangan. Dua benda ni lah. So yang kalau kita dengar akaun ni kena imbang, imbangan tu adalah di dalam PKK, penyata kedudukan kewangan. Okay, untuk menilai kita punya penyata kewangan tu baik ataupun tidak, dia kena ada ciri kualitatif ni. Ada dua, iaitu ciri kualitatif asas dengan tertingkat. Okay, asas ada dua, tertingkat ada 4. Okay, alright, kita pergi dulu yang asas punya, kerelevanan. Okay, maklumat yang relevan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Okay, siapa pengguna ni? Cikgu akan explain nanti. Okay, bila orang yang nak gunakan penyata kewangan ni, dia maklumat dalam penyata kewangan tu kena relevan sebab dia nak buat putusan. Jadi kat situ, accountant yang sediakan penyata kewangan ni, dia kena sediakan penyata kewangan tu secara relevan. Okay, dan nombor dua, perwakilan benar. Maklumat dalam tu dia kena bebas daripada kesilapan. Maksudnya semua kena betul. Nilai yang dimasukkan dalam tu adalah secara jujur. Jujur ni maksudnya kalau perbelanjaan dia sebanyak 3,000, 3,000 lah kena letak dalam tu. Tak boleh tipu-tipu macam tu. So nanti kalau sesiapa yang rujuk penyata kewangan, kat situ semua adalah kenyataan yang benar. Okay, next. Ciri kualitatif tertingkat ada 4. Kebolehbandingan, boleh banding, boleh faham, boleh sahkan dan permasaan. Okey, apa benda 4 benda ni? Kebolehbandingan ni kita boleh bandingkan dengan maklumat kewangan yang lepas. Contoh, kita dah buat penyata kewangan 2019 dan 2020. Okey, dua tahun ni, penyata kewangan pada dua tahun ni kita boleh compare. Maksudnya contohnya awak nak tengok bil elektrik. Okey, bil elektrik pada 2019 3,000. Tiba-tiba 2020 4,000, ada peningkatan. So kita boleh compare benda tu. And then daripada comparison tu lah kita akan buat keputusan. Okey, bila expenses kita makin banyak, apa patut kita buat? Jadi kena kurangkan perbelanjaan. Alright, kebolehfahaman. Bila kita tengok penyata kewangan tu, kita boleh faham dengan jelas. Bermaksud macam tadilah, kalau orang yang bukan akaun sekalipun, kalau awak bagi penyata kewangan, dia boleh baca tau. Oh, perbelanjaan bil elektrik dia berapa ribu. Jadi bila orang tengok, banyaknya dia bayar bil elektrik ni. Macam tu. So kiranya bukan orang akaun sahaja, orang lain pun boleh faham bila tengok penyata kewangan. Okay, kebolehsahan. Maklumat dalam penyata kewangan tu boleh dipercayai. Okay, kenapa kita nak percaya benda tu? Sebab penyata kewangan ni dibuat oleh disediakan oleh accountant yang bertauliah. So kita boleh percaya dia punya penyata kewangan sebab dah tadi ada ciri yang kejujuran tadi tu, yang sebelum punya ni. Kat sini perwakilan benar. So kat situ kita boleh percaya. Okay, dan yang keempat, permasaan. Putusan yang dibuat berdasarkan maklumat tepat pada masanya adalah sangat penting bagi pengguna. Okay, contoh permasaan, awak tengok penyata kewangan 2019 sebab kita nak buat keputusan pada 2020. Okay, kalau awak nak buat keputusan pada 2020, awak tak boleh tengok penyata kewangan pada 2018. So situ tak tepatlah permasaan. So kita akan tengok yang the latest untuk kita take action after that nak buat apa. Contoh, bil elektrik tadi. Bila ada peningkatan daripada 3,000 pergi ke 4,000, apa perlu kita buat? Itu maksudnya kita membuat keputusan. Kita ambil strategi nak buat apa. Okay, itu permasaan. Okay, next. Penyedia penyata kewangan. Siapa yang sediakan penyata kewangan? Okay, ada 3 orang.
pemilik perniagaan, pekerja sendiri dan pihak luar. Okey, nombor 1, pemilik perniagaan. Okey, siapa pemilik perniagaan ni? Contohnya, awak dah belajar akaun, awak buka bisnes, awak boleh buat sendiri awak punya penyata kewangan. Itu maksudnya pemilik tu sendiri. Jadi bila pemilik yang buat penyata kewangan, dia dapat mengelakkan risiko penyelewengan. Maksudnya tak ada orang curi lah duit dia sebab semua benda dia tahu. Dia tahu duit keluar, dia tahu duit masuk dan untuk apa. Okey. Pekerja sendiri, sebagaimana orang yang hire accountant. Contohnya, kalau awak biasanya tengok ada bisnes kan, dalam tu ramai pekerja. Ada orang bahagian HR, ada orang bahagian akaun. Jadi pekerja yang bahagian akaun ni akan sediakan penyata kewangan. So kat situlah upah pekerja untuk mengurus dan mengendalikan akaun. Okey, nombor 3, pihak luar. Pihak luar ni dia bukan orang yang bekerja di office tu, tak. Dia hantar ke akauntan luar. Siapa akauntan luar tu? Mungkin company accountant, so kita bagi dokumen kita kat dia, ataupun orang yang buat freelance. Maksudnya orang tu bekerja sendiri, dia buatkan akaun-akaun company besar macam tu. Okey, kenapa ini kan melantik accountant bertauliah dari luar? Kenapa dia lantik? Okey, satu, sebab pemilik perniagaan tu tak ada ilmu akaun, so dia tak boleh buat sendiri. Ataupun sebabkan pemilik perniagaan tu dia tak ada duit nak bayar untuk pekerja dia. So dia bayar orang luar. Macam tu. Alright. Pengguna penyata kewangan. Okey. Pengguna ada 2, dalaman dengan luaran. Pengguna dalaman, pemilik perniagaan, pihak pengurusan dan pekerja kat sini. Okey, kenapa pemilik nak guna penyata kewangan? Kenapa dia tengok? Okey, sebab dia nak tengok untung ke rugi. And then dia kena pasti hasil dan belanja. Contoh, kalau dia tengok, bos tengok, alamak, banyaknya gaji aku bayar pekerja. So mungkin dia akan potong gaji ke, dia buang pekerja ke, macam tu, untuk dia meningkatkan untung dia. So dia kena kurangkan perbelanjaan. Okay, ini kenapa pemilik nak tengok. And then pihak pengurusan, kenapa dia nak tengok? Sebab dia nak rancang aktiviti perniagaan ataupun analisis strategi. Contoh macam tadi lah, bil elektrik tu. Okay, kalau tinggi, so dia kena kurangkan lah, sama ada dia kena tak bagi orang OT ke, balik on time, so that aircon ke apa tak pakai banyak dalam sehari, macam tu. So dia merancang lah. Okay, pekerja, kestabilan, dia tengok benda tu sebab nak tahu company dia bekerja ni stabil ke tak. Contoh, kalau aku kerja kat company ni tahun depan macam mana so bila dia tengok penyata kewangan, penyata kewangan ni bagus, jadi dia akan stay lah bekerja di situ. Kat situ tulis kestabilan dan keupayaan perniagaan masa kini dan masa depan. Okay. So penggunaan luaran, siapa yang nak tengok kita punya penyata kewangan? Pihak bank, dia tengok sebab nak tengok kita ni layak ke tak lulus pinjaman. Pembekal, dia nak tengok sebab dia nak tengok lah dalam penyata kewangan dia ada tulis kat situ hutang kita berapa, hutang kita dengan pembekal. Jadi kalau dia tengok, dia ni tak banyak hutang, mungkin ini pandai manage duit untuk bayar hutang. Jadi pembekal akan bagilah kita beli secara hutang. Ini kat sini nombor 3, agensi kerajaan, dia nak tengok sebab dia nak buat pentaksiran cukai. Ini biasa LHDN. And then pemegang saham, dia nak tengok sebab nak menilai kemampuan menjana keuntungan. Okey, bila pemegang saham dia nak melabur saham dia kena tengoklah penyata kewangan company tu bagus ke tak. Okey, kalau dia tengok dalam tu, untung dia besar. Bonus dia pun tengok dia bagi kat pekerja dia berapa dibayar. Semua orang boleh tengok benda tu. So yang tu bila pemegang saham dia rasa nak melabur, dia tengok benda tu dan benda tu bagus, barulah dia akan melabur. Okey, itu saja untuk chapter ni.